InsyaAllah dari masa ke semasa Kementerian Kesihatan Malaysia akan umumkan sedikit kelonggaran untuk kita kembali hampir seperti normal, ya. Tetapi biarlah kita lambat sedikit asalkan kita selamat. Jangan kita mengulangi kesilapan daripada negara-negara lain. Biar lambat asal selamat, kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Ini fokus minggu depan. Saya Luqman Haris, di mana seperti yang kita lihat pada saksikan pada judul rancangan ini, kita akan memberikan fokus kepada apa yang kita jangka akan mendominasi berita sepanjang minggu depan. Dan saya rasa kali ini adalah satu topik yang mungkin nantikan oleh ramai, kerana YB Khairy juga mengatakan kelonggaran-kelonggaran tambahan berkenaan dengan SOP COVID-19 akan diumumkan minggu depan. Bila ditanya berkenaan dengan pemakaian pelitup muka, beliau cakap tunggu minggu depan. Jadi sudah tentu ini akan mendominasi fokus sepanjang minggu depan. Setelah lebih 2 tahun lebih kita bergelut ataupun kita melaksanakan pelbagai SOP pembendungan COVID-19, adakah akhirnya kita akan mendapatkan lebih kelonggaran dan kebebasan sepanjang minggu depan? Tapi yang paling penting soalannya, bagaimana kita lakukannya bukan sahaja dengan cepat, tapi dengan selamat dan berdisiplin. Saya mahu berbincang dengan pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli yang tidak asing lagi bagi Astro Awani, tapi Dr. Farhan menyertai kami kali ini menerusi talian telefon. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi doktor bercakap berkenaan dengan kelonggaran yang mungkin akan diumumkan, lebih banyak kelonggaran sepanjang minggu depan. Antara soalan yang paling seksi sekali dalam topik ini adalah mask, pelitup muka. Dan YB Khairy juga ditanya berkenaan dengan adakah kita masih lagi perlu ataupun akan mewajibkan pemakaian pelitup muka minggu depan. Tunggu katanya keputusannya. Jadi pendapat doktor berdasarkan data dan sains dan angka penularan di Malaysia setakat ini, adakah sudah tiba masanya kita longgarkan syarat pemakaian pelitup muka adakah ia masih lagi tusun? Okey, Oman. Jadi sebelum kita cerita tentang pelitup muka ini, kita harus pergi balik kepada cerita tentang virus COVID ini sendiri. Kita nak bagi bila rakyat dengar tentang pelitup muka ni, dia faham juga tentang virus kerana kita dalam pandemik sekarang kan. Jadi perkara pertama ialah kita kena faham macam dahulu di mana kita telah digalakkan untuk tidak memakai pelitup muka jenis cloth yang berprinsipkan kain. Kerana dia mengatakan ia tidak boleh mengelakkan droplet. Jadi eloklah dipakai 3-ply mask. Ataupun yang mana kita nampak ramai orang pakai sekarang. Tetapi sains juga sekarang telah menunjukkan bahawa COVID ini boleh ditransmisi melalui udara, iaitu airborne. Dan sebenarnya bila kita mengatakan ia adalah airborne, pelitup muka yang hanya boleh mengelakkan penularan ini adalah menggunakan N95 dan pemakaiannya dengan cara yang betul. Jadi bila kita menggunakan pelitup muka ini, kita harus menggunakan pelitup muka yang betul. Jadi sebenarnya soalan di sekarang, mandat kita adalah ia untuk mencegah COVID-19, dan jika ia adalah untuk mencegah COVID-19, kita harus memandatkan supaya semua rakyat memakai N95 dengan betul, yang itu pelitup muka yang mahal, untuk memastikan pengurangan penularan. Kalau tidak guna kita menyuruh rakyat memakai pelitup muka 3-ply mask dan sebagainya, kerana ia tidak akan mencapai objektif untuk menurunkan COVID-19, kerana kita tahu dengan 3-ply mask COVID-19 tu boleh lagi menular. Jadi untuk menjawab soalan Luqman, mandat ini sekarang sebenarnya tidak efektif berdasarkan sains dan data untuk mengurangkan wabak COVID-19. Jadi jawapan doktor ia seolah-olah all or nothing. Apabila ditanya berkenaan dengan adakah kita sudah tiba masanya untuk kita longgarkan mandat memakai pelitup muka ni, doktor kalau saya faham dengan betul, basically mengatakan bahawa kalau pakai mask 3-ply seperti sekarang ni, lebih baik tak payah ada ataupun pakai N95. Jadi sama ada ia akan diketatkan lagi dengan mewajibkan pemakaian N95, N95 ataupun tidak perlu langsung mask kerana ia tidak efektif seperti yang doktor sebut tadi. Luqman, bukan all or nothing. Maknanya kalau nak buat, kena buat betul-betul. Kalau tidak, baik tak payah buat langsung. Bermaknanya kalau you want to have a mask mandate ini harus berasaskan scientific data. Mengatakan bahawa ini boleh mengurangkan COVID-19. Tapi 3-ply plus ni dia boleh mengurangkan penyakit-penyakit lain-lain lah, sesama dan sebagainya lah. Tetapi kalau kita menceritakan tentang COVID-19 ini, di dalam pandemik ini, mandat ini boleh
kita kata dia boleh dibuang lah, boleh dikeluarkan kerana ia tidak boleh mengurangkan COVID-19 kerana 3-ply mask itu tidak efektif untuk mengurangkan COVID-19. Okey. Dan kita harus memahami ini sebab itulah negara seperti Singapura telah mengatakan ia tidak diperlukan. Dia mengatakan kalau lebih daripada 500 orang mungkin kena pakai. Ia mungkin ada sedikit efek tetapi tak sebesar yang kita haraplah. Jadi perkara yang paling penting sekarang, polisi harus dibentukkan berasaskan data dan fakta yang kita peroleh daripada kajian-kajian. Bukan daripada polisi-polisi yang populis. Itu benda yang paling penting kita tak boleh lupa. Jadi berdasarkan angka dan statistik penularan COVID-19 di Malaysia setakat ini, doktor mengambil kira varian baru dan subvarian dan sebagainya, adakah doktor merasakan lebih baik untuk kita mewajibkan pemakaian N95 bermula minggu depan atau kita hapuskan mandat untuk memakai pelitup muka secara keseluruhannya? Apa yang doktor sokong? Kepada saya, kita tidak boleh mengambil langkah di mana ia tidak boleh, kita kata apa, dia tidak akan membantu kita daripada segi kita punya penjagaan kesihatan dan sebagainya. Untuk saya, kita harus memberikan ilmu yang secukupnya kepada rakyat, memberitahu mereka apakah jenis pelitup muka yang harus dipakai. Kemudian kita harus mengatakan pada mereka mandat ini akan dilakukan untuk di kawasan-kawasan yang kita tidak boleh ada pengudaraan yang betul, ventilasi yang betul. Seperti mana? Seperti di dalam pejabat, seperti di dalam shopping mall dan sebagainya. Tetapi perkara ini dia akan bercanggah. Kenapa? Masuk shopping mall tak boleh kena pakai pelitup muka. Tapi shopping mall yang ada kedai restoran bila makan boleh buka pelitup muka. Jadi kita tahu COVID ini akan merebak juga. Jadi ia tidak guna lagi di situ. Jadi dengan ini kan Luqman, untuk menjawab soalan tu, saya rasa mandat ini kita boleh batalkan. Kemudian kita harus memberikan ilmu yang cukup kepada rakyat, mengatakan jika anda mempunyai simptom ataupun anda telah menjadi kontak rapat, anda harus melaksanakan tanggungjawab dengan memakai pelitup N95 supaya anda tidak menjadi punca perebakan. Itulah sebenarnya cara betul untuk bergerak keluar daripada fasa pandemik ini. Okey. Doktor, selain daripada itu, kelonggaran-kelonggaran lain yang doktor harap mungkin kita akan saksikan dan berdasarkan data dan sains justify untuk dilaksanakan kelonggaran-kelonggaran ini selain daripada mungkin menghapuskan mandat pemakaian pelitup muka 3-ply? Kepada saya, penjarakan sosial itu tidak harus diguna pakai dalam sekarang. Kerana ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat, kerana kita telah benarkan surau dan masjid-masjid untuk tiada penjarakan. Betul. Jadi kalau di setengah tempat kita tidak membenarkan, kita benarkan tiada penjarakan diperlukan, bermakna di mana-mana tempat tidak perlu lagi penjarakan. Bermakna tidak perlulah kita tengok kerusi-kerusi yang ada pangkah X, warna merah dan sebagainya. Di mana kita melimitkan orang memasuki kepada kawasan bank dan sebagainya, kerana kita tidak boleh mengambil approach di mana kita mengambil cara kita nampak seperti kita membuat sesuatu tetapi sebenarnya hakikatnya ia tidaklah membantu seperti apa yang kita nak. Bagaimana dengan keperluan untuk semua orang yang mahu masuk ke dalam negara untuk membuat ujian PCR termasuk rakyat Malaysia, kerana kita lihat kebanyakan negara sama ada mereka sudah memansuhkan keperluan ini atau mereka melonggarkan sedikit, hanya perlu RTK antigen. Tapi sefaham saya, kali terakhir kita meneliti semula syaratnya pada 1 April yang lepas masuk ke fasa peralihan endemik, kita masih lagi perlukan semua orang yang mahu masuk ke Malaysia untuk membuat ujian PCR walaupun mereka sudah vaksin lengkap sehingga dos penggalak. Adakah sudah tiba masa untuk kita longgarkan ini atau belum lagi, doktor? Kita harus ingat sesuatu ya. Manusia sebenarnya tidak kira kisah dia menggunakan pasport apa, Malaysia ke India ke Sri Lanka ke apa, dia tetap manusia. Bermakna virus ini tidak mengenal pasti dia adalah rakyat yang mana. Jika di dalam negara kita tidak memandatkan testing secara berjadual, kita mengatakan jika anda tiada simptom, anda tiada apa-apa gejala, anda tidak perlu test. Kalau di dalam negara kita tidak melaksanakannya, maknanya tidak ada keperluan untuk orang daripada luar negara yang tiada simptom, yang sudah divaksin, tiada apa-apa gejala untuk melaksanakan PCR testing. Kerana kenapa kita mendiskriminasikan mereka
dengan rakyat kita. Kerana kita tahu penularan itu boleh berlaku dengan dua-dua cara. Jadi jika rakyat kita tidak perlu melaksanakannya, orang luar yang nak masuk dalam negara kita dah cukup vaksinasi, tidak perlulah melaksanakan PCR testing. Dan sedikit sebanyak saya faham juga kerana saya ada pengalaman peribadi, doktor. Kerana saya ingin kembali ke Malaysia sebelum 1 April dan pada ketika itu memang kesemuanya masih lagi perlu buat ujian PCR dan saya faham sekarang ini sejak 1 April ada sedikit perubahan pada syaratnya. Jika anda didapati positif, kemudian boleh anda buat RTK sahaja. Tetapi sebelum ini, walaupun sudah positif, masih lagi perlu buat PCR dan perlu tunggu sehingga ia negatif. Kerana beramai pakar juga mengatakan bahawa jika anda pernah positif, mungkin anda akan terus diuji positif selama berminggu ataupun berbulan lamanya, walaupun belum lagi tidak lagi infectious. Jadi, adakah kita dapat lihat sedikit contradicting? Kerana polisi domestik mengatakan jika positif, kuarantin seminggu, kemudian tidak perlu uji. Tapi bagi mereka yang mahu masuk dari luar, masih lagi perlu uji PCR. Apa pendapat doktor? Betul, sebab itu kita mengatakan bahawa apabila kita nak develop polisi ni, kita nak buat polisi ni, kita harus memahami perkara seperti virus COVID ini, dia banyak benda yang dinamik, banyak benda yang bertukar. Jadi kita faham bahawa seseorang itu jika dia dah diiktiraf sebagai positif COVID selama 61 hari, dia mungkin ada tracing amount tu lagi. Bermaknanya kalau kita test dia tak infectious. Kita hendak untuk mengelakkan penularan. Bukan kita mengatakan kalau awak ada satu titik virus COVID dalam badan anda tak boleh masuk. Tak boleh macam tu. Jadi sebab itulah polisi dia sepatutnya kalau dah positif tidak perlu lagi melaksanakan PCR testing sebab tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Kerana kita tahu dia tidak boleh menularkan wabak itu pada waktu itu. Jadi di situlah sebenarnya banyak perkara yang kita kena pastikan kita bagi orang faham dan kita pastikan pihak penguasa tahu apa sebenarnya yang perlu dilaksanakan, siapa yang patut dites, siapa yang tak patut dan dia tidak boleh ambil pukul rata. Sebab bila kita ambil pukul rata semua ni, barulah kita akan nampak banyak masalah yang akan timbul seperti apa yang awak sendiri lalui, Muhammad. Dan terutamanya selepas kita sudah mempelajari begitu banyak sejak lebih 2 tahun yang lepas. Doktor, terima kasih. Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Kita semua tunggu dan lihat apa yang akan diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Sejauh mana kelonggaran SOP COVID-19 akan dilaksanakan bermula minggu hadapan menjelang Aidilfitri mungkin ataupun selepas Aidilfitri. Kita semua tunggu dengan lihat dengan penuh keterujaan. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini satu lagi topik yang mungkin akan mendominasi berita sepanjang minggu depan, iaitu saga dan kontroversi rakyat Malaysia yang akan dihukum gantung di Singapura, Nagendran Dharmalingam. Itu selepas ini.